Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan tengok pada subtopik 3.2 iaitu kadar denyutan jantung. Okey, jadi yang pertama kita tengok dahulu mengenai titik nadi yang ada pada badan kita. Jadi pada rajah 3.5 ini ditunjukkanlah pada kamu kedudukan titik nadi pada badan manusia. Contoh di sini kita ada di tepi, di bahagian cranium, bahagian tengkorak kita, di tepi yang antara telinga dengan mata. Kemudian kita ada pada bahagian leher, bahagian jugular. Kemudian kita ada di bahagian pergelangan tangan di bawah ini. Kemudian di sini di antara betis dengan peha kita. Kemudian hampir kepada bahagian kaki di bawah di sini, di bahagian depan kaki kita. Kemudian pada bahagian pelvis di sini, di sini di bahagian bawah, di bahagian yang menghubungkan lengan dengan bahu kita sini lah, dengan bahagian tangan kita di sini. Jadi disebut terdapat beberapa tempat pada badan untuk merasai denyutan nadi. Tempat ini dikenali sebagai titik nadi. Jadi di kawasan ini arteri terletak sangat dekat dengan permukaan kulit. Jadi arteri ini merupakan salur darah utama yang membawa darah bertekanan tinggi daripada jantung ke seluruh bahagian badan. Jadi kita boleh merasa nadi pada tekanan yang dikenakan pada arteri. Okey, jadi apabila jantung berdegup, denyutan dihantar ke arteri dan boleh dirasai melalui kulit. Di mana tempat yang hampir dengan kulit, maka lebih mudahlah untuk kita merasai denyutan nadi tersebut. Okey, seterusnya ini untuk menunjukkan lebih jelaslah kedudukan titik nadi yang ada pada bahagian badan kita. Okey, seterusnya kalau kamu rujuk pada buku teks kamu, muka surat 38 hingga 39, kita ada eksperimen lah. Tapi sekarang ni sebab kita tidak bersemuka, maka belum lagi lah boleh kita melakukan eksperimen ini. Jadi kita ada yang pertama, kadar denyutan nadi manusia berdasarkan jantina. Adakah denyutan nadi berbeza di antara lelaki dan perempuan? Yang kedua, kadar denyutan nadi manusia berdasarkan umur. Adakah perbezaan umur menyebabkan denyutan nadi juga berbeza? Dan yang terakhir sekali, kadar denyutan nadi manusia berdasarkan aktiviti fizikal. Maksudnya jika kita melakukan aktiviti fizikal yang lebih ekstrim, adakah denyutan nadi kita akan bertambah atau berkurang? Jadi ini kamu boleh rujuklah pada muka surat 38 hingga 39 pada buku teks kamu. Okey, selanjutnya kita tengok pula subtopik 3.3 tekanan darah. Yang pertama kita tengok dulu maksud tekanan darah. Tekanan darah ialah tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah semasa peredaran darah. Jadi alat untuk mengukur tekanan darah dinamakan sebagai sphygmomanometer. Ini alat dia, kita besarkan sedikit untuk kita tengok lebih jelas. Di sini. Ini mungkin pernah kamu lihatlah bila kamu diperiksa oleh doktor, bila kamu pergi ke klinik. Jadi yang ini adalah jenis manual, satu jenis analog. Ini yang lebih moden lah, jenis digital. Jadi unit yang digunakan untuk tekanan darah ini adalah milimeter merkuri. Simbol dia adalah milimeter. Hg ni mewakili merkuri lah. Okey, so kita tengok mengukur dan merekod tekanan darah. Okey, jadi tekanan darah normal, kita ada dua bacaan. Bacaan yang pertama merujuk pada tekanan sistolik, manakala bacaan yang kedua merujuk pada tekanan diastolik. Disebutkan di sinilah. Contohnya 120/80. Ini adalah tekanan darah yang normal bagi orang dewasa. Okey, ini maklumat lanjut seterusnya. Jika kamu nak
rujuk lagi mengenai satu alat yang digunakan ini dikeluarkan oleh syarikat Omron. Kamu boleh pergi ke laman web inilah. Sekarang kita tengok kalau kamu nak melihat cara mengukur tekanan dengan menggunakan tensimeter digital Omron ni, boleh juga pergi pada laman web ni. Okey, sekarang kita tengok bacaan tekanan darah. Yang pertama, untuk yang optimum, yang ini tunjukkan lebih besar daripada 120 mm merkuri. Itu untuk tekanan sistolik. Tekanan sistolik ini merujuk kepada bila jantung kita mengecut untuk mengepam darah keluar lah. Maka darah ini akan keluar melalui jantung kita masuk ke saluran darah bernama arteri. Jadi itu yang kiraan sistoliknya. Manakala tekanan sistolik ini bila jantung kembali kepada keadaan rehat. Dan di sini tunjukkan lebih kurang daripada 120 mm merkuri. Manakala untuk tekanan diastolik kurang daripada 80 mm merkuri. Okey, untuk darah yang normal, untuk sistolik antara 120 hingga 129. Manakala tekanan diastolik pula antara 80 hingga 84. Jadi ini ada banyak faktor lah yang boleh mempengaruhi tekanan normal ini. Contohnya bila kamu bangun tidur, biasanya tekanan sistolik dan diastolik ini rendah. Tapi bila kamu mula melakukan aktiviti, akan berlaku sedikit peningkatan lah pada tekanan sistolik dan juga diastolik kamu. Okey, untuk yang berisiko, tekanan darah berisiko, bacaan dia untuk sistolik antara 130 hingga 139. Manakala bacaan untuk diastolik 85 hingga 89. Ini maksudnya ini sesiapa yang mempunyai tekanan darah sebegini adalah berisiko untuk mendapat penyakit darah tinggi lah. Okey, seterusnya kita ada tekanan darah tinggi peringkat 1. Tekanan sistoliknya adalah 140 hingga 159. Manakala tekanan diastoliknya 90 hingga 99. Seterusnya tekanan darah tinggi peringkat 2. Ini semakin tinggi, antara 160 hingga 179 untuk sistolik. Manakala untuk diastolik 100 hingga 109. Kemudian yang terakhir kita ada tekanan darah tinggi peringkat 3, 180 mm merkuri atau lebih besar. Manakala untuk diastolik 110 mm merkuri atau lebih besar. Tekanan darah tinggi biasanya tidak menunjukkan sebarang tanda yang jelas, dan jika tidak dikawal dengan baik boleh menyebabkan stroke. Stroke ini berlaku bila darah nak mengalir dalam salur darah, tapi salur darah tersebut mungkin ada sumbatan disebabkan oleh kolesterol daripada lemak yang kita makan. Dan tekanan darah yang tinggi ini boleh menyebabkan salur darah pecah, rupture. Jadi itu yang boleh menyebabkan stroke, di mana darah tak sampai pada organ-organ tertentu. Contohnya, jika ada arteri yang membawa darah ke bahagian otak kita, kemudian berlaku stroke di situ. Bila otak kita tak dapat oksigen, tak dapat darah yang beroksigen tadi, maka sel otak akan mati, dan ini menyebabkan kematian ataupun menyebabkan lumpuh. Kalau di sebelah kanan, otak kanan yang mati, maka badan kita sebelah kiri akan lumpuh. Kita sebaliknya, kalau sebelah kiri pula otak kita mati, maka badan sebelah kanan pula yang akan lumpuh. Jadi bergantung pada keadaan, bergantung juga kepada organ mana yang tidak mendapat bekalan darah beroksigen. Jadi cara terbaik mengesan darah tinggi adalah menjalani pemeriksaan perubatan berkala. Dan lebih mudah lagi jika kamu dah tahu mengenai bacaan tekanan darah ini, yang mana normal, yang mana tidak. Kamu boleh sebenarnya beli alat yang digunakan untuk mengesan tekanan darah ini. Contohnya alat inilah, yang ini diberi contoh yang Omron tadi. Ini kamu boleh beli di farmasi, ataupun kamu boleh beli online. Harganya pun tak mahal sekarang ni.
Jadi kamu boleh gunakan untuk monitor tekanan darah kamu lah. Tapi biasanya kalau peringkat remaja macam kamu belum ada lagi lah masalah darah tinggi ni. Okey, kemudian juga kamu boleh mengawal pengambilan bahan seperti garam. Garam memang merupakan faktor yang meningkatkan tekanan darah. Kandungan garam yang tinggi dalam darah akan meningkatkan tekanan darah. Darah kita akan jadi lebih pekat dan tekanan lebih tinggi. Jadi di sini dia beri contohlah, cuba kawal pengambilan bahan berikut dalam masa seminggu. Maksudnya contohnya kalau kita kurangkan pengambilan garam, jadi anda akan merasa perubahan pada diri kamu lah. Jadi garam ini boleh didapati dengan banyak. Yang pertama dengan menggunakan garam sendirilah. Setiap masakan kita ada dia campurkan dengan garam, ataupun kalau kamu gunakan sos atau kicap juga ada kandungan garam yang tinggi, ataupun kamu gunakan serbuk perasa. Contohnya apa? Mi sedap, Maggi sedap rasa ke, ataupun Ajinomoto ke, ataupun makanan proses seperti frozen food, makanan dalam tin juga mengandungi kandungan garam yang tinggi. Makan makanan segera, begini makan segera, ini makanan segera. Maggi dan sebagainya juga mempunyai kandungan garam tinggi, ataupun KFC ke, McDonald ke, Pizza Hut ke. Kemudian merokok juga akan meningkatkan peluang untuk mendapat tinggilah semua rokok ini. Asap dia menyebabkan salur darah hilang kekenyalan dia. Jadi ini akan menyebabkan tekanan darah tinggi lah. Okey, selanjutnya kita tengok pada subtopik 3.4, indeks jisim badan ataupun dikenali sebagai body mass index BMI. Okey, jadi untuk mengira dan menentukan BMI, kita gunakan formula ini. BMI bersamaan dengan berat dalam kilogram dibahagikan dengan tinggi dalam meter, didarabkan dengan tinggi dalam meter sekali lagi. Jadi untuk kita mengira BMI, kamu perlu tahu jisim badan kamu, ataupun kita orang Melayu panggil berat lah, dalam unit kilogram, dan juga ketinggian kita dalam unit meter. Jadi apa kepentingan BMI? BMI ini digunakan sebagai salah satu cara untuk menentukan sama ada kita mengalami masalah jisim badan atau tidak. Jadi kalau kita tengok pada carta indeks jisim badan, untuk yang pertama, BMI kurang daripada 18.5. Kategorinya kita kategorikan orang ini kurang jisim badan, maksudnya kurus, terlampau kurus. Kemudian antara 18.5 hingga 24.9 biarlah kategori jisim badan unggul yang terbaik. Maksudnya jisim badan dia atau berat badan dia kena dengan ketinggian dia. Kemudian kalau BMI di antara 25.0 sehingga 29.9, maksudnya dia di bawah kategori berlebihan jisim badan. Dan jika 30.0 atau lebih, maka ini dikategorikan sebagai obes, ataupun mengalami masalah obesiti atau kegendutan. Okey, sekarang kita nak tengok pula menginterpretasikan indeks jisim badan. Okey, jika kita berada dalam kategori jisim badan lebih, kita berkemungkinan lebih besar untuk mendapat serangan jantung. Sebabnya bila badan kita lebih besar, jisim kita lebih besar, maka jantung kita akan bekerja dengan lebih kuat untuk mengepam darah ke seluruh bahagian badan kita. Kemudian kita lebih berisiko untuk mendapat tekanan darah tinggi, kerana ginjal kita, hati kita bekerja dengan lebih ekstrim bila badan kita mempunyai jisim badan yang lebih lah, ataupun kita gemuk. Kemudian juga lebih tinggi risiko untuk mendapat stroke. Kemudian lebih tinggi juga risiko untuk mendapat diabetes mellitus ataupun kencing manis. Biasanya bila kita gemuk ni disebabkan oleh pengambilan karbohidrat atau gula yang berlebihan. Jadi ini yang boleh menyebabkan diabetes mellitus atau kencing manis, dan juga lebih tinggi risiko untuk mendapat komplikasi sendi dan juga tulang. Jadi sendi dan tulang ini
akan menampung berat badan kita. Jadi bila jisim kita besar, berat kita besar, maka lebih banyak tekanan akan kita kenakan pada bahagian sendi dan juga tulang kita. Okey, jika kita dikategorikan pula sebagai berjisim badan kurang, BMI kita kurang, maka masih lagi sama, kita juga ada risiko untuk mendapat penyakit jantung, tapi lebih rendah berbanding jisim badan yang lebih lah. Kemudian kita mungkin mengalami masalah penurunan daya tahan melawan penyakit, ataupun ini disebabkan badan kita kekurangan protein, kekurangan karbohidrat untuk membina antibody lah. Jadi bila kita tak dapat membina antibody dengan mencukupi, maka itu yang menyebabkan berlakunya penurunan daya tahan melawan penyakit. Kemudian kita mudah keletihan kerana kita kekurangan bekalan karbohidrat sebab kita kurus. Kemudian mungkin mengalami anemia. Anemia ni adalah kekurangan sel darah merah. Jadi sel darah merah ni untuk membinanya perlu kepada protein, perlu kepada zat besi dan sebagainya. Jadi bila kita mempunyai jisim badan yang kurang atau kurus, maka kita tak dapat bekalkan ini secara mencukupi lah. Dan juga kita mungkin mengalami masalah kemurungan. Kemurungan ni disebabkan kita dalam keadaan letih, tidak ada tenaga, darah kita pun kurang, jadi kita kurang oksigen, jadi kita menjadi murung. Sekarang kita tengok cara menambah jisim badan. Jadi yang pertama sekali kita mesti mengikut piramid makanan, dan makan mestilah kita makan pada waktu yang tetap. Jangan tukar-tukar, sebab tu kamu di asrama, kamu diberikan jadual makan. Kemudian makan makanan yang berkhasiat. Jadi ini konsep pinggan sihat Malaysia. Kita ada suku separuh. Jadi dalam pemakanan kita kalau kita gunakan konsep ini, insya-Allah lah BMI kita dalam keadaan unggul. Apa yang dimaksudkan dengan suku separuh? Suku dalam pinggan kita ni kita isikan dengan karbohidrat, sama ada ini contoh karbohidrat lah, nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi. Kemudian suku lagi kita isikan dengan sumber protein, contohnya ikan, ayam, daging dan juga kacang. Kemudian separuh daripada pinggan kita isikan dengan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi ini untuk memastikan berat badan kita, jisim badan kita sentiasa dalam keadaan baiklah, dalam keadaan unggul. Jadi ini nama dia, konsep ataupun program suku separuh pinggan sihat Malaysia. Okey, sekarang kita tengok lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan diet suku-suku separuh tu. Jadi konsep suku-suku separuh adalah sungguh senang difahami, iaitu suku pinggan diisi dengan sumber karbohidrat. Jadi kita orang Melayu, kita makan nasi. Kemudian suku pinggan lagi diisi dengan sumber protein seperti ikan, ayam, daging dan juga kekacang. Kekacang ni merupakan tumbuhan yang mengandungi kandungan protein yang tinggi. Kemudian separuh pinggan lagi kita isi dengan buah dan sayur. Jadi ini sumber protein kita, sumber fiber kita, sumber mineral kita dan sebagainya. Jadi dengan mengamalkan konsep ini, seseorang dapat mengelakkan masalah obesiti yang akan membawa pelbagai penyakit tidak berjangkit yang semakin menular dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi ini merupakan fakta yang diberikan bersumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia pada Ogos 2017. Jadi ini konsep dia. Separuh buah-buahan dan sayur-sayuran, 1/4 suku nasi, gandum, sumber karbohidrat, kemudian 1/4 ataupun suku 1/4 ikan, sumber protein dan lain-lain. Jadi sebab pemakanan kamu kalau kanak-kanak ataupun remaja ni tak suka makan sayur, tak suka makan buah, jadi kita terpaksa ajarlah diri kita untuk mengubah diet kita dan mengikut diet yang lebih sihat. Ini contoh poster yang dihasilkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan konsep pinggan sihat Malaysia ni ataupun suku-suku separuh ini.
Disebut di sini yang pertama, isikan suku pinggan dengan ikan atau sumber protein lain. Yang kedua, isikan suku pinggan dengan nasi atau sumber karbohidrat yang lain. Yang ketiga, isikan separuh pinggan dengan buah dan sayur. Jadi ini contohlah makanan yang boleh kita lihat menggunakan konsep ini. Yang ini yang pertama ni, ini sumber karbohidrat. Ini sumber protein kita, ikan bawal. Dan di sini kita ada sayur-sayuran. Ini pun satu lagi, iaitu nasi, suku, ikan, sumber protein suku. Yang ini sayur-sayuran ulam-ulaman. Ataupun ini lebih jelas, ini pinggan yang macam tray yang boleh kita tengok di sini. Ini suku, ini separuh. Okey, jadi kita berhenti dulu di sini. Kita akan sambung pada bahagian yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.